Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada warga rakan-rakan media yang bersama saya pagi ini. Dan hari ini saya ingin memberi perkembangan selanjutnya mengenai status tanah lapangan terbang di Sri Iskandar yang baru-baru ini menjadi isu, yang mana kita telah maklumkan bahawa tanah tersebut telah pun dijual kepada sebuah syarikat dan tanah itu seolah-olahnya tidak boleh diselamatkan lagi untuk bagi tujuan tanah lapangan terbang kerana tanah itu telah dijual. Jadi hari ini saya nak maklumkan dan saya akan bercerita sikit mengenai status tanah tersebut. Cuma apa yang saya nak maklumkan hari ini, memandangkan tanah ini di bawah siasatan SPRM, yang mana SPRM sendiri mengesahkan bahawa siasatan sedang dijalankan dan beberapa orang telah pun dipanggil untuk siasatan. Sepatutnya pihak berkuasa sama ada pejabat tanah ataupun SPRM sendiri mengkaveatkan tanah ini kerana supaya tidak ada apa-apa transaksi jual beli boleh berlaku memandangkan tanah ini di bawah siasatan. Tapi bila saya cek dengan pejabat tanah ataupun PTG, saya melihat perkara itu tidak lakukan. Jadi maka saya terpanggil untuk membuat caveat ke atas tanah ini, yang mana caveat pengesahan caveat telah pun dilakukan Yang ini catatan carian persendirian yang saya telah buat, dan saya dah caveatkan tanah itu di atas nama saya sendiri, iaitu Hamidah Osman, yang mana pendaftaran ini telah pun dibuat pada 26 April 2022. Ini caveat persendirian yang saya telah buat, yang ini carian ni siapa-siapa pun boleh beli dekat pejabat tanah, because this is a public document. It's not siapa pun kalau nak ni boleh cari ni. Ya. Okey, dan dalam carian ini sendiri pun sebenarnya seperti yang saya dah maklumkan sebelum ini, memang terdapat nama ECK Sdn Bhd, syarikat yang membeli tanah itu, yang juga telah mengkaveatkan tanah ini, dan perkara caveat yang dibuat oleh ECK ini adalah pada 19 November 2018. Semua ada dalam dokumen ni 2018 setelah proses pembeli. Dan hasil daripada caveat ini, mereka juga telah memfailkan permohonan untuk memasukkan caveat. Bila kita nak caveat, kita kena bagi tahu why we want to caveat, then only pihak PTG sama ada meluluskan atau tidak. So dalam ini memang dicatat yang ECK mengcaveatkan tanah tersebut di atas PT nombor 600. This PT nombor 600 is this PT lah, PT 600. In the agreement say that PT 600 yang dicaveatkan, which is this one. This is the PT 600. So dalam sini yang saya katakan hari itu, dalam mereka dia mengumpulkan caveat, dia sendiri mengesahkan telah bersetuju membeli, dan penjual telah bersetuju menjual harta yang dikenali sebagai PT 600 Mungkin Lambor dengan harga belian sebanyak 50,219,629. So this is where yang before saya explain tanah itu telah dijual dengan nilaian lebih kurang 50 juta, 50.2 juta lah. This is where that I got the info yang mengatakan tanah ini telah dijual 50 juta. Dan PT 600 yang disebut dalam agreement ini, kalau mengikutkan syariat ini, PT 600 ini dia adalah sebanyak saya dah convert 1,224.86 ekar. 1,224.86 ekar.
So this is what yang kerajaan ini telah jual kepada ECK dengan nilaian sebanyak 50 juta yang dimensional agreement ni, yang mana dalam perjanjian ini pun telah berkata kami telah membayar wang cengkeram ataupun deposit sebanyak 7,08,338 dan sen 20. So dia mention here 7 juta. So, roughly 7 juta lah. 7 juta 8,338 dan sen 20. So cuma saya nak ambil kesempatan yang hari ini menyarankan kepada kerajaan negeri supaya terus berusaha mengekalkan tapak ini sebagai tapak lapangan terbang demi pembangunan ekonomi negeri Perak yang memang diharap-harapkan oleh rakyat Perak sendiri. Sebab pada saya, bila Yang Amat Berhormat Menteri Besar mengatakan dia tak boleh buat apa-apa kepada tanah ini sebab tanah ini telah dijual di zaman PH, ya betul, tanah itu telah dijual di zaman PH. Tetapi hari ini kerajaan negeri masih ada hak dan kuasa untuk menyekat penjualan itu. Sebab pertama, daripada carian yang saya buat kepada geran tanah itu masih dinamakan atas Perbadanan Kerajaan Negeri Perak. So, kalaulah tanah itu telah pun didaftarkan dalam ECK, then fine, kerajaan negeri kata tak boleh nak buat apa. Tapi masih tanah PKNP. So, dia masih ada kuasa lagi untuk berbuat sesuatu bagi menghalang penjualan itu diteruskan. Satu. Yang kedua, ada dalam geran tanah ini juga ada sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan ini maknanya tuan tanah tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya atas tanah itu jika ada sesuatu syarat-syarat yang diletakkan oleh kerajaan. So dalam tanah ini, kerajaan negeri telah mensyaratkan bahawa tanah ini hanya boleh dipindah milik atau dipajak dengan kebenaran bertulis oleh pihak berkuasa negeri. So here ni saya nak question juga. Bagaimanakah esko-esko PH di zaman itu ataupun pada tahun 2018 mengatakan bahawa perkara ini tidak dibincangkan dalam esko, walhal penjualan ini sepatutnya dibawa kepada esko dan diduluskan oleh esko, baru PKMP boleh melakukan transaksi jual beli. Walaupun PKMP ada hak untuk menjual beli, tapi hak dia tu tak dapat dilaksanakan cuma setelah kerajaan negeri bersetuju tanah itu dijual. So di sini saya rasa esko-esko PH juga perlu bertanggungjawab. Bagaimana transaksi ini dilakukan kalau tidak dibawa kepada kerajaan negeri, bagaimana pula benda ini boleh berlaku? Yang sepatutnya penjualan itu hanya boleh dilakukan setelah dibawa kepada pihak esko untuk diluluskan. One. Yang kedua, apa yang kerajaan negeri hari ini boleh buat, memandangkan tanah itu masih milik PKMP dan hak untuk pindah milik itu masih hak kerajaan negeri, maka hari ini kerajaan negeri boleh membatalkan kelulusan yang dibuat oleh kerajaan negeri sebelum ini jika kertas pembatalan itu dibawa kepada esko. Apa yang saya cuba nak sarankan, bahawa kerajaan hari ini ataupun kerajaan yang amat berhormat Menteri Besar kita Datuk Seri Syarani masih ada hak, kuasa dan ruang untuk mempertahankan tanah ini jika dia betul-betul berminat untuk memastikan tanah ini kekal sebagai tanah lapangan terbang yang akan dibina seperti yang telah diluluskan dalam bajet kerajaan pusat. So untuk Yang Amat Berhormat Menteri Besar berkata tak boleh nak buat apa-apa, tanah ini dah dijual, saya rasa itu bukan satu alasan yang konkret. Sebab daripada apa yang kita telah buat carian, dan dia masih ada hak lagi untuk mempertahankan tanah ini jika dia mahu. Kecuali jika tidak mahu, maka dia akan menggunakan pelbagai alasan lah. Dan apa ni, pada saya
saya menyarankan jugalah supaya kerajaan negeri mempertahankan tanah ini, sebab saya rasa untuk mendapat satu tapak tanah lapangan terbang seluas ini mungkin susah. Cuma apa yang perlu kerajaan negeri buat hari ini, jika dia ingin membatalkan perjanjian itu, dia boleh memulangkan balik. Kan? Dia boleh memulangkan balik duit yang deposit yang telah diberi ataupun apa juga bayaran yang telah diberi oleh syarikat ECK ini jika dia berkehendak. Dia contohnya very simple lah. Contohnya kita ada tanah kampung tersusun yang perlukan MB consent. Kan? Kalau tanah kampung tersusun atas nama Bumiputera ataupun Melayu, kalau kita nak jual kepada bukan Melayu, kita perlukan MB consent. Bukan tak boleh jual, boleh, tapi dengan kebenaran bertulis daripada Menteri Besar. So, saya boleh menjualkan tanah itu kepada bukan Melayu dan membuat sedikit perjanjian, saya terima deposit. Dan transaksi ini hanya jadi valid setelah kelulusan Menteri Besar diterima. Sekiranya saya mohon kepada pejabat Menteri Besar dan Menteri Besar menolak permohonan saya tu, kan? Menolak permohonan saya tu. So dengan surat tu, okey, kita pergi balik ke pembeli, bukan saya tak nak jual, tapi kerajaan negeri tak luluskan, jadi saya tarik balik dan saya bayar balik deposit. The same proses boleh dilakukan oleh PKMP hari ini. PKMP hanya pulangkan duit tu balik kerana kerajaan negeri tidak meluluskan transaksi. So, there is no thing like going to court whatever, tak ada. Sebab the land, pihak berkuasa negeri yang tidak meluluskannya. So, contohnya kata, oh tak boleh lah sebab dah sign agreement. So, the transaksi attention to go. Yes. Tanah itu PKMP. Tetapi haknya two different body. Pihak kuasa negeri. So, dengan tiada kelulusan pada pihak berkuasa negeri, maka PKMP tidak boleh menjualkan dan transaksi ini akan terbatal dengan sendirinya dan pulangkan balik deposit. Sekiranya kerajaan negeri mahu. Jadi saya buat ambil kesempatan ini nak menjelaskan situasi yang sebenarnya sebab saya tak mahu seolah-olah saya lihat ada kekeliruan dan rakyat Perak tak faham sebenarnya apa yang sedang berlaku. So, apa yang saya boleh katakan dan apa yang saya nak sarankan hari ini supaya kerajaan negeri Perak terus berusaha untuk mempertahankan tanah ini sebagai tanah lapangan terbang demi kemajuan kesinambungan ekonomi negeri Perak. Itu saja. Datuk ini, lepas saja kabinet ni ada movement tertentu ataupun kita kata tertentu? Caveat saya ini boleh bertahan selama 6 tahun. Kan? Maknanya 6 tahun. 6 tahun. Caveat saya ini boleh bertahan. Dia panggil caveat persendirian. Dia boleh bertahan sampai 6 tahun. Dan kita tengoklah apa tindakan yang nak diambil oleh kerajaan negeri. Tetapi bila saya dah caveat dia ni, jika ada proses penjualan yang nak dilakukan, maka mereka perlu memohon pada saya untuk menarik caveat saya. Kan? Jika saya tidak mahu menarik caveat ni, maka saya perlu dibawa ke mahkamah untuk menjelaskan kenapa saya tidak mahu menarik caveat tu. So saya buat ini demi kepentingan rakyat Perak supaya tanah ini dapat kita terus pertahankan. Betul. Saya tanya, waktu caveat sekarang PKMP nak pulang balik deposit kan pada company tu kan. Dia perlukah persetujuan ataupun daripada Datuk? No, sebab dalam isu ni kalau masih kekal dalam PKMP dan kita dapat then I pull back lah. Sebab dia bila dia kata dia guna bayar balik deposit dan kerajaan negeri nak dapat dia akan bagi pada kerajaan negeri untuk buat lapangan. Satu dah buat dia kan because Datuk kata dah 6 tahun kan. Dia perlukan, adakah dia perlu? Yes, you have to come back. Whatever dia nak jual ke, as long as nama PKMP is okay. Kalau dia nak jual ke mana-mana untuk pindah milik, dia has to get my permission. Your permission. Yeah. Atau bukan permission, dia has to come back to me and ask me to withdraw. Untuk caveat sendirian atas rencana tu